hari ada 24 jam. Satu hari ada 24 jam. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan tentang 24 jam itu? Jadi apa yang kamu lihat pada skrin sekarang ialah muka surat 94. Skrin muka surat 94. Jadi semalam kita sudah masuk A. A ialah sistem 12 jam dan 24 jam. Hari ini kita fokus kepada sistem tempoh mengikut unit masa. Jadi sebelum kita buat latihan, hari ini kita ada 3 soalan, tapi 3 soalan itu berantai, jadi banyak soalan lah sebenarnya. Jadi mari kita tengok dulu, cikgu akan terangkan. Sambil itu semua murid sila ambil buku teks masing-masing ya. Kamu tengok buku teks masing-masing muka surat 94. Jadi mari kita tengok soalan yang pertama dahulu. Jadi kita perlu faham dulu soalan lah. Jadi kita punya tajuk hari ini ialah tempoh ikut unit masa. Tempoh ikut unit masa. Satu hari kita ada 24 jam. Satu hari kita ada 24 jam. Jadi kita perlu selesaikan soalan macam itu. Jadi mari kita tengok soalan yang pertama. Sumita dan bapaknya sedang menaiki bas ke Tanjung Malim. Ini tak ada masalah kan? Ini pengenalan. Okey, masa ini. Pada 9 jam 9.30. Apabila kita membaca ini, kita belahkan dia kepada 2. Depan 2 digit ialah digit jam. Belakang 2 digit ialah digit masa. Jadi bila kita baca sifat ini tak baca, kita baca 9. Jadi jam 9.30. Jadi jam 9.30. Jadi mereka dijangka akan sampai ke Batang Kali satu tempat pada jam 10.15. Macam mana baca? 2 nombor. Depan jam, belakang masa, minit. Jadi jam 10.15. Jam 10.15. Jadi dari 9.30 sampai ke 10.15. Berapa lamakah masa perjalanan mereka? Kita boleh mengira masa dengan melompat-lompat. Kamu perlu tahu satu ini ialah 5 minit kan? Jadi kamu pun melompatlah. Jadi daripada 30 daripada 30 sini kamu akan melompat ke 15 sini. Ini sifil 5 ya. Jadi kamu pun lompat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi setiap kali kamu lompat 5 minit. Jadi kamu akan dapat 45 minit ataupun 9545 sebab kamu lompat 9 kali. Ini ialah sangat senang sebab dia hanya minta kamu melompat, kita belum mengira lagi. Jadi cikgu harap ini senanglah. Jadi kalau tidak ada masalah, kita akan terus ke soalan nombor 2 ya. Kamu tengok dulu bentuk-bentuk soalan. Soalan nombor 1, apabila kamu diberi jam macam ini, kamu boleh melompat sahaja. Setiap kali kamu lompat, 5 minit. Setiap kali kamu lompat 5 minit. Jadi kita tengok soalan nombor 2. Cikgu sedang menerangkan buku teks muka surat 94 ya Sabrina. Jadi kalau kamu baru masuk, tengok muka surat 94. Tadi ialah masa. Kita juga akan tengok kalender dalam tajuk masa ini. Jadi kamu perlu pandai kira kalender juga. Jadi mari kita tengok soalan nombor 2. Ini semakin susah dah. Jadi kita tengok Hari Kebangsaan pada tahun 2016 jatuh pada hari Rabu. Jadi kamu diberi satu kalender macam ini. Sini ya, 31. Jadi minggu kelima pada bulan Ogos. Hari Malaysia pula disambut pada hari Jumaat minggu ketiga. Jadi 16 dekat sini. Jadi soalan dia sekarang, daripada sini sampai ke sini, berapa minggu dan hari? Dia mahu minggu dengan hari. Dia mahu minggu dengan hari. Jadi kalau macam itu, kita perlu kena pasti 1 minggu dengan hari. 1 minggu kita ada 7 hari. Jadi kamu tengok daripada 31 Ogos sampailah ke 6 September Selasa. Maksudnya daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini ialah 1 minggu. 1 minggu. Bila dia sampai Rabu, ini masuk minggu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 minggu. Jadi 1 minggu, 2 minggu. Lepas tu kita nak sampai 16, jadi kita kira 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi untuk tajuk masa ini sebenarnya kita boleh melukis mengira. Jadi senang sahaja sebenarnya, tapi kamu perlu faham konsep lah. Jadi kalau macam itu, tempoh dia ialah 2 minggu, 3 hari. Apa berlaku kalau nanti dalam latihan dia tak bagi kamu kalender? Kamu mesti pandai melukis kalender. Jadi kamu mesti pandai melukis kalender 1 bulan, 1 bulan. Jadi 1 bulan kita ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Lepas tu tengok mula dari hari apa dan tarikh bulan berapa. Jadi kamu kena isikan dia. Jadi ini pun merupakan salah satu soalan di dalam masa dan waktu. Dia minta kamu mencari tempoh masa dalam minggu dan hari. Jadi ini pun merupakan salah satu jenis soalan. Kita tengok soalan-soalan lain dulu. Kalau tadi kita ada tengok jam, lepas itu kita tengok kalender. Jadi kita tengok kalender lagi, muka surat yang sebelah, soalan 3. Sekarang kamu tengok dia akan melibatkan lagi banyak kalender bulan. Jadi mari kita tengok dulu. Jadi tips dia memang guna kalender ya. Memang guna kalender. Jadi apa kita buat? Puan Maria akan berkhusus dari 4 Mac. 4 Mac tu dekat sini. Hingga ke 5 Mei. 5 Mei dekat sini. Jadi berapa lamakah dia akan berkhusus? Nyatakan tempoh itu dalam hari dan bulan dan hari. Kalau bulan dengan hari, ini 1 bulan lah. Ini 1 bulan. Tapi kalau dia nak hari, kita kena kira semua hari ini. Okey, bila kita mengira hari, kamu mesti tambah hari ini. Bila kamu kira hari, kita mesti tambah hari ini. Dan kamu mesti tahu setiap bulan ada berapa hari. Okey, sambil itu cikgu akan tunjukkan tangan cikgu. Tunggu sekejap. Jadi kalau kamu tengok sini, kalau kamu tengok tangan cikgu, buat kamu punya tangan jadi genggaman macam ini. Jadi bila genggaman macam ini, kamu perasan dia ini akan naik ke atas kan? Bila ini naik ke atas, ini 31 hari. 31 hari. Macam mana kamu tengok? Ini 31 hari. Jadi bulan 1, 31 hari. Lepas tu kamu tengok dia rendah kan? Bulan 2 dia rendah. Jadi bulan 2 dia mungkin 28, 29. Bulan 3, 31 hari. Bulan 4, 30 hari. Bulan 5, 31 hari. Bulan 6, 30 hari. Dan bulan 7 dia tinggi, 31 hari. Jadi kita sebenarnya boleh menggunakan genggaman tangan kita untuk mengira dan mengenal pasti hari. Jadi inilah cara dia. Kalau kamu tahu, senang cerita. Kalau kamu tak tahu, kamu mesti tahukan bulan apa ada berapa hari. Contohnya bulan 3 tadi. Bulan 3 tadi ada 31 hari. Kalau kamu tahu bulan 3 ada 31 hari, kamu kena tolak dengan 4 lah sebab dia mula dari 4 kan. Tapi cikgu dah kata tadi, kamu mesti kira hari itu. Jadi apa kita buat? Kalau bulan 3, macam mana dapat 28 hari ini? Dengan cara kita kena tolak. Bulan 3 kita ada 31 hari. Bulan 3 kita ada 31 hari kan? 31 tolak dengan 4. Tolak dengan 4 nah. Jadi 3 tolak 1 tolak 4 tak boleh. Pinjam 10 tolak 4, 7. Jadi 2. Jadi 27 kan? Kenapa sini 28? Sebab kita mesti tambah hari ini. Jadi kamu kena tambah 1. Jadi barulah dia jadi 28. Jadi ingat, apabila kita mengira hari dalam kalender, kita mesti tambah 1 selepas kamu mengira. Contohnya bulan 3, 31 tolak 4, 27. Lepas tu kamu mesti tambah 1 hari. 1 hari ini mana datang sebenarnya 1 hari ini? 1 hari ini sebenarnya kita tengok hari itu juga.
Jadi 4 itu kita kena kira jadi 28. Lepas tu bulan April. Bulan April dia 30 hari. Jadi tak payah kira lah sebab 1 sampai 30. Memang 30 hari. Kalau kamu nak kira juga 30 tolak 1, 29. Tambah 1 balik 30. Jadi dia masih pun 30 hari. Kalau dia 1 bulan lengkap, kita tengok dia ada berapa hari sahaja. Jadi dia 30 hari. Lepas tu dia sampai 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari lah. Kamu boleh bilang saja pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Jadi 28 tambah 30 tambah 5. Jumlah dia ialah 63 hari. Sebab nanti dalam latihan, kamu akan mengira dengan cara macam ini. Jadi kamu mesti tahu 1 bulan itu ada berapa hari dan macam mana untuk kira. Kalau kira, kamu mesti tolak, lepas tu mesti tambah 1 ya. Jadi bila kamu mengira kalender, ingat kamu mesti tolak, lepas itu kamu mesti tambah 1 sebab 1 itu ialah hari tersebut. Kalau kita cakap bulan, bulan senang sikit. Jadi kamu tengok, kita bilang dia 1 bulan, 1 bulan. 4 Mac hingga 3 April tu 1 bulan. Maksudnya daripada sini sampailah ke sini 1 bulan. Lepas itu 4 sampai 3, 1 bulan. Jadi 2 bulan, lepas tu 1 hari, 2 hari. Jadi kita kira 2 bulan, 2 hari macam itu. Sekarang cikgu masih sedang menerangkan soalan-soalan dalam buku teks ya. Macam Sarina yang baru masuk tu, kamu boleh tengok buku teks muka surat 95. Jadi cikgu akan terangkan habis dulu. Jadi nombor 4 ini ialah cerita satelit. Kamu tengok sekarang melibatkan tahun pula. Jadi kamu mesti tahulah kita tambah sahaja tapi tahun ikut tahun, bulan ikut bulan, hari ikut hari. Jadi kamu mesti tahu cerita dia. Jadi sekarang satelit Themis dilancarkan oleh NASA pada 17 Februari 2007 untuk mengkaji tenaga yang dikeluarkan oleh magnetosfera bumi. Okey, tak apa. Tempoh misinya ialah 7 tahun, 7 bulan 11 hari. Jadi kamu tengok bila ada tahun, bulan dan hari, pecahkan dia. Bulan, tahun, bulan dan hari. Jadi 2007, 2 bulan, 17 hari, tambah dengan 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Jadi jawapan dia, kamu tengok, dia akan tamat pada 2014, bulan 9, 28. Jadi 28 September 2014. Okey, kalau cerita macam ini, kita tidak tambah 1 ataupun tolak 1 ya. Kita tambah 1, tolak 1 apabila kita tengok kalender bulan sahaja. Yang lain kita tambah sahaja, tidak ada masalah. Jadi kamu tengok, kita bukan sahaja mengira jam, tetapi kita juga mengira hari, minggu, bulan dan tahun. Jadi tahun 6 sudah, memang ada sedikit susah lah, tapi taklah sesusah yang kamu ingat macam itu. Jadi pastikan kamu dapat mengikuti dan nanti latihan, kamu tengok dulu, bukan salin, tengok dulu, lepas itu kamu cuba buat nanti. Nanti cikgu akan tunjukkan. Jadi ada satu lagi muka surat cikgu rasa, kita habiskan muka surat dulu ya. Jadi sekarang kita balik kepada masa. Muka surat 96, nombor 5. Sally sedang menaiki bas ekspres. Okey, ini kalau ujian memang dia akan keluar macam ini ya. Dia menaiki bas ekspres pada jam 22.30. Ini cikgu sudah ajar ya, belah 2. Depan baca 2 nombor, belakang baca 2 nombor. Jadi 22.30. Jadi kamu mesti tahu ini ialah pukul berapa lah. Dia sudah lebih 12. Jadi dia waktu petang ataupun malam. Jadi tolak 12. Jadi dia ialah 10.30. 10.30 malam. Jadi ini bas malam. Jadi bas malam bergerak dari Kuantan ke Kota Baru. Tempoh perjalanan dia ialah 5 jam 15 minit. 5 jam 15 minit. Jadi kamu tengok ada 2 cara berapakah masa dia sampai ke Kota Baru. Cara pertama macam tadi kamu boleh melukis. Ataupun cara kedua kamu boleh mengira.
Jadi kalau dalam ujian, kalau kamu pandai, kira. Kalau kamu tak pandai, barulah kamu lukis. Kenapa? Sebab lukis memerlukan masa yang panjang. Melukis memerlukan masa yang banyak dan takut tak habis pula kerja. Dan kamu mesti tahu kalau dia 2-2-30, ditambah lagi dengan 5 jam, maksudnya dia akan masuk ke hari yang seterusnya. Jadi dia mesti masuk ke hari yang seterusnya. Jadi cara pertama, kamu tengok 22.30 tambah 5 jam kan? 22, 23, 24, balik sifar-sifar, sifar 1, sifar 2, sifar 3. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tambah lagi dengan 15 minit. Tadi dia bergerak 30. 30 tambah 15, 45 minit. Jadi dia akan sampai pada hari esok. Hari esok 3.45. Hari esok jam 3.45. Jadi ini cara pertama. Cara kedua, kamu boleh buat dulu. Lepas itu kamu tolak pun tidak ada masalah. Jadi cara kedua, kalau cikgu nak tambah sahaja, kamu tengok. Kalau cikgu nak tambah sahaja 22.30, jadi kamu belah 2, sini ialah jam, sini ialah minit. 22.30 tambah lagi dengan 5 jam, 15 minit. Jadi sini 45, sini 27. Satu hari hanya ada 24 jam. Satu hari hanya ada 24 jam. Sini sudah lebih 27. Jadi kita mesti tolak dengan 24. Jadi ini ialah ilmu matematik. Kamu mesti tahu. Jadi 7 tolak 4, 3. 45 masih sama. Jadi mana pergi 24 ini? Dia akan jadi hari esok. Jadi dia akan esok 345 sama sahaja seperti jawapan. Jadi macam mana kamu kira? Tengoklah kamu suka melukis ke kamu suka mengira. Kalau kamu pandai mengira, lagi cepat. Kalau kamu tak pandai mengira, lukislah. Lukis pun boleh dapat jawapan. Jadi ini ialah soalan nombor 5. Jadi dia akan sampai pada jam 3.45. Jadi nombor 6, kita habiskan 6. Lepas tu kita masuk latihannya. Jadi nombor 6, Puan Masya tiba ke Taiping pada pukul 11.10 AM. Perasan tak? Sekarang dia ada pukul, ada AM. Tadi sini hanya ada jam. Yang ini ialah sistem 12 jam. Yang ini ialah sistem 24 jam. Jadi kamu mesti tahu sistem ya. Kita sudah belajar semalam. Jadi masa perjalanan melalui lebuh layar dari Kuala Lumpur ke Taiping ialah 3/4 jam. Tengok sekarang lagi susah. Dia ada pecahan dekat sini. Bila ada pecahan macam sini, tips cikgu ialah kamu buat muka jam. Ini ialah muka jam. 3/4 belah 4. Berapa bahagian? 1 bahagian. 2 bahagian, 3 bahagian. Jadi sini dia sampaikan. Apa nombor dekat sini? Nombor sini ialah 9. Jadi 3/4 jam sebenarnya ialah 45 minit. Jadi tengok 3/4 jam ialah 4 jam 45 minit. Jadi cara paling mudah kalau kamu tak tahu 45 minit, kamu buat muka jam, pecahkan dia, tengok apa nombor dekat sini. Macam ini. Setengah jam. Jadi setengah jam, kamu buat muka jam 1/2. Maksudnya potong 2. Maksudnya ambil 1 bahagian. Jadi apa nombor dekat sini? Nombor sini ialah nombor 6. Kalau nombor 6 dekat sini, maksudnya sini ialah 30 minit. Jadi kamu mesti tahu pecahan jam itu berapa minit. Jadi 1/2 jam sama dengan 30 minit. Kamu tidak tahu, memang terus terang cikgu cakap, kamu memang tidak mampu selesaikan dia. Okey, jadi sekarang kamu tengok beliau berhenti mengisi minyak dan berehat selama setengah jam. Berapa masa dia bertolak dari Kuala Lumpur. Jadi sekarang kita tidak akan lukis-lukis lagi, kita memang akan mengira. Jadi kamu tengok cara dia mengira dan ingat, bila kita pinjam 1 jam, perasan tak?
25 tak boleh tolak 30. Dia pinjam 1 jam. Bila kita pinjam 1 jam, bukan 10 ya. Bila kita pinjam 1 jam, dia akan jadi 60 minit. 1 jam 60 minit. Jadi 60 tambah dengan 25 yang dia memang ada, jadi jawapan dia ialah 85 minit. Itu sebab kenapa atas sini ialah 85. Jadi 85 tolak 30 barulah dia 55. Jadi kamu perlu tahulah semua cerita ini. Jadi cikgu dah kata tajuk hari ini memang ada sedikit susah, tetapi kalau kamu faham dan boleh ikut tidak ada masalah. Jadi cikgu rasa nombor 7 ini tidak payah kita lihat sebab sama sahaja, kita terus buat latihan. Cikgu akan membimbing kamu macam mana buat latihan. Hari ini latihan yang kita buat ialah muka surat 101. 101 muka surat 101 kita akan buat nombor 1, 2 dan 3. Kita akan buat nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Jadi dengar, salin memang bagus tapi kamu mesti faham dulu. Jadi kita akan buat 3 soalan ini. Jadi mungkin kamu tidak sempat salin tetapi nanti cikgu akan bagi jawapan dalam WhatsApp juga. Jadi yang penting kamu faham sekarang. Yang hadir hari ini ada berapa orang? Kita ada Tasmin, kita ada Khairi, kita ada Sarina, Sakina, Sabrina, Gilang. Fazli Ujang ini tadi ialah Khairi juga kan? Jadi kalau macam itu, cikgu harap semua memang dapat menyiapkan latihan ini ya. Jadi cikgu akan teruskan, cikgu risau tak sempat habis pula walaupun nampak senang. Okey, jadi kita akan buat 3 soalan ini. Kamu kena salin soalan. Jadi kamu boleh, kalau kamu tak sempat nak salin, kamu boleh keluarkan sekeping kertas dulu, kamu catat dulu. Lepas tu kamu salin balik pun boleh ataupun nanti dengar dulu sekarang. Lepas ini kamu salin semula dengan menggunakan WhatsApp pun tak ada masalah. Okey, dengan itu cikgu rasa cikgu buka buku baru. Tunggu sekejap. Cikgu buka buku baru. Okey, cikgu akan copy pastekan soalannya. Jadi kita akan buat soalan ini. Jadi soalan nombor 1 sekarang. Tunggu sekejap. Jadi soalan nombor 1 sekarang. Cikgu tak salin sebab tak ada masa. Jadi kamu tengok. Kira tempoh berikut dari pukul 10 pagi hinggalah 10.30 malam. Okey, jadi ada 2 cara kan. Cara pertama ialah kamu melukis. Tapi melukis sebenarnya mengambil masa. Katakan kamu nak melukis, ini A. Jadi kalau kamu nak melukis, kamu lukis 1 jam, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Ini ialah masa jam kamu kan. Jadi sekarang kita nak buat pukul 10 pagi. Kita nak buat 10 pagi. Jadi 10 pagi itu macam mana kita nak buat? Jadi kamu mesti tahu jam sini. Jadi 10, saya ingat pula. Jadi 10 pagi. Kenapa saya ingat? Tunggu. Okey, jadi ini ialah jam 10 pagi. Jadi kamu nak kira, kalaulah 10 pagi sampailah ke 9.30 malam. Jadi dia nak sampai ke sini 10.30 malam kan. Jadi kamu kena lukislah. Cara pertama, kalau kamu tak pandai kira lagi, kamu lukis. Jadi kita akan melompat. 10, lompat 11, 12. Bila sampai 12, tengah hari sudah ya. Sudah sampai tengah hari. Lepas itu kita lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sudah sampai 9. Berapa kali dia lompat? Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita ada 11 jam. Jangan lupa belakang ada 30 minit. Jadi kita akan jarum merah ini jarum minit, dia akan bergerak ke 30 minit. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi dia akan bergerak 30 minit.
Jadi cara pertama, kalau kamu tidak pandai lukis, salah. Kalau kamu tidak pandai kira, cara melukis. Okey, jadi jawapan kita ialah 11 jam 30 minit. Macam itulah kalau kamu tidak pandai kira. Kalau kamu pandai kira, kita guna cara kira. Kalau kamu tidak pandai kira, cara melukis. Jadi cara pertama, buat satu jam muka. Lepas itu, mesti tahu jam lah. Lepas tu kamu lompat sahaja. Tapi kadang-kala tak dapat kamu lompat sebab masa dia terlalu panjang. Jangkauan masa dia terlalu susah. Jadi kalau kamu tak dapat melukis, kamu mesti pandai kira. Kamu tahu 9.30 ini ialah waktu malam kan? 9 tak boleh tolak 10. Jadi kita tukarkan 9 ini kepada sistem 24 jam. Kita tukarkan 9 ini kepada sistem 12 jam. Sistem 24 jam. 9.30 malam dia bersamaan dengan jam berapa ya? 9.30 malam dia bersamaan dengan jam berapa? 9 sini kita tambah 12. Jadi dia sebenarnya bersamaan dengan jam berapa? 17.30. Perasan tak? 9 salah. 9 tambah 21, sini 30, 9 tambah 21 tambah 1. 21.30. Jadi 21.30 sebenarnya ialah 9.30 jam. 9.30 malam. Jadi cara yang kedua, ini cara pertama ya. Cara yang kedua, cikgu buat dekat sini lah. Okey, kita buat T. Kita buat T, jam, minit. Kalau kamu tengok, tadi 9.30 tak boleh sebab kecil. Kita tukarkan dia jadi sistem 24 jam. 21.30. Jam ikut jam. Jam ikut jam. Minit ikut minit. Lepas itu, ini ialah masa akhir kita. Akhir tolak awal kita. Awal kita ialah 10 jam. Pukul 10 pagi. Jadi kita tolak. Jadi kamu tengok. Kalau kamu tolak seperti biasa, 30 tolak sifar, 30 lah. 1 tolak sifar, 1. 1 tolak 1, 1. Jadi kalau kamu perasan, dengan menggunakan cara tolak juga, kamu akan mendapat 11 jam 30 minit. Jadi mana satu yang lebih senang untuk kamu? Kamu lebih suka melukis ke atau kamu lebih suka menolak? Kalau kamu lebih suka menulis, teruskan dengan melukis. Kalau kamu suka menolak, gunakan cara menolak. Dalam ujian ataupun latihan, sebenarnya cikgu menggalakkan kamu menolak. Kenapa? Sebab dia menjimatkan masa. Tengok macam ini, dapat sama jawapan macam yang lukis. Jadi jawapan kamu macam ini, 11 jam 30 minit. Akhir sekali, kamu kena salin semula. Kamu kena tulis, dia sama dengan 11 jam 30 minit. Jadi siap untuk nombor A. Cikgu memang lambat untuk A ya, sebab cikgu nak kamu faham. Ada masalah tak A? Boleh buat? Boleh. Tak? Boleh ya? Tutup mic sebab bergerak. Okey, tutup mic sebab bergerak. Okey, jadi kamu tengok ini ialah A. Jadi lepas ini cikgu akan cepat sudah ya. Cikgu akan cepat. Dan cikgu akan menggunakan cara menolak. Okey, terus terang cikgu kata cikgu akan menggunakan cara menolak. Jadi mari kita tengok soalan nombor B pula. Sebab B kamu tengok macam ini. Jadi B, tunggu. Ini ialah soalan B. Tunggu sekejap, cikgu susun dulu. Okey, ini ialah soalan B. Dari pukul 1 petang hari Sabtu hingga ke 3.55 AM hari Ahad. Maksudnya dari Sabtu ke Ahad. Jadi kita ada 2 hari yang tidak sama. Jadi kamu tengok 1 PM. 1 PM sebenarnya bersamaan dengan berapa dalam sistem 24 jam? Satu hari kita ada 24 jam kan? Jadi 1 PM bersamaan dengan jam berapa? Tambah 12 jadi jam berapa?
1, 3, sifar. Jadi sebenarnya dia jam 13. Jam 13. Hari Sabtu sampai ke hari Ahad. Maksudnya ini pukul 1 dia mesti sampai ke tengah malam 12 kan? Dia mesti sampai ke tengah malam, betul? Satu hari ada 24 jam. Jadi kita tengok hari Sabtu dulu. Hari Sabtu dulu kita buat bentuk T, jam dengan minit. Kamu tahu satu hari ada 24 jam. Jadi kita tulis macam ini. 24 sifar-sifar. Daniel baru masuk. Okey, ikut sajalah. Yang tak dapat ikut nanti tengok WhatsApp saja. Okey? Cikgu habiskan dulu ya sebab agak banyak hari ini. Jadi kamu tengok satu hari kita ada 24 jam. Kita mula dari jam 13. Jadi kita tolak jam 13. Jadi kamu tengok kita tolak jam 13, sifar-sifar, 4 tolak 3, 1, 2 tolak 1, 1. Jadi hari Sabtu kita ada 11 jam. Hari Sabtu ini sahaja kita sudah ada hari Sabtu ini sahaja kita ada 11 jam. Kita perlu masukkan 3 jam 55 minit ini juga sebab itu hari Ahad. Jadi jumlah hari itu kita tambah. Jadi ini Sabtu, Ahad itu memang 3 jam 35 minit. Jadi jumlah masa kita tambah. Jadi masih sama buat bentuk P, jam, minit. Lepas itu kamu punya jam tadi Sabtu kita ada 11 jam. Lepas itu hari Ahad kita ada 3, 5, 5. Jadi pastikan kamu susun ikut jam dan minit. Jadi sekarang di sini memang 55, 11 tambah 3, 14. Jadi jumlah jam kita ialah 14 jam 55 minit. Mungkin kamu kata, cikgu saya tidak pandai tolak-tolak ini. Boleh tak saya melukis? Jawapannya boleh. Kalau kamu rasa melukis lagi senang bagi kamu, kamu dapat cari jawapannya sama. Kalau melukis, ya, silakan melukis. Sebab matematik yang penting ialah kamu faham dan dapat jawapan. Bukan salin ya. Kalau kamu salin tapi kamu tak faham, tak guna juga. Jadi kalau kamu rasa melukis itu lagi senang bagi kamu, sila lukis. Tapi jawapan dia ialah 14 jam 55 minit. Kalau kamu melukis, kamu mulakan dari pukul 1. 1 sampai 12, 11 jam lah. Lepas tu tambah lagi 3 jam 55 minit, 14 jam 55 minit. Okey, cikgu akan teruskan kepada nombor C. Boleh kita teruskan ke C? Boleh. Kalau kamu tidak sempat salin, tidak apa ya, kamu tengok dulu asal faham. Nanti kamu rujuk kepada WhatsApp, kamu buat kemudian. Okey, yang penting kamu mesti faham dulu. Kita sekarang tengok soalan C. C, cikgu saya nak lukis. Tapi kamu tengok kamu nak lukis dari Isnin sampai ke Khamis. Tak sempat kamu. Tidak mampu. Jadi cara yang paling senang ialah kamu kena faham. Kemudian kamu mesti menolak. Okey, jadi sekarang jam pukul 4. Jam 4 pagi hari Isnin sampailah ke hari Khamis jam 10. Jadi kita ada berapa hari dekat sini? Kita ada Isnin, kita ada Selasa, kita ada Rabu, kita ada Khamis. Betul? Isnin ini 4 pagi. 4 pagi dia akan sampai pukul berapa? Satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi 24. pukul 4 ini dia akan sampai ke 24. Ini faham? Kenapa dia sampai 24? Sebab satu hari ada 24 jam. Jadi 4 sampai 24 berapa jam sebenarnya? 24 tolak 4 berapa jam? 20 jam. Ya. Jadi kalau kamu faham, tak payah kira pun sebenarnya. Kamu mesti faham. Selasa, 1 hari. Rabu, 1 hari. Khamis, dia sampai pukul berapa?
Pukul 12 dia sampai pukul berapa? Sampai pukul 10. Okey, jadi kalau dia sampai pukul 10 berapa jam? Hari Khamis pada tengah-tengah malam sifar dia sampai pukul 10. Jadi berapa jam dia ada? Berapa jam dia ada? 2 jam. 10 lah. 10 jam. Jadi sekarang kamu tengok. Kita ada jam, kita ada hari, kita ada jam. Jadi sekarang, okey. Jadi sekarang, tadi kan kita buat T, jam dengan minit. Tadi kan kita buat T, jam dengan minit. Jadi sekarang, kita akan buat T pula bagi masa hari dengan jam. Bagi yang baru masuk tu, jangan tanya cikgu sebelum ini kamu belum siap. Kamu tengok dulu, yang penting kamu faham dulu sekarang ya. Jadi sekarang kita tengok, Isnin, Selasa, hari Khamis, kita ada jam dengan hari. Jadi kalau kamu jam dengan hari, sekarang kita buat T, tetapi bukan jam dan minit, tetapi kita punya masa ialah hari dengan jam. Satu hari kita ada 24 jam. Jadi satu hari 24 jam, kita susun jam di jam, hari di hari. Jadi Isnin 20. Kalau kamu tak sempat habis tu, nanti rujuk WhatsApp. Cikgu terangkan dulu. Selasa 1 hari, Rabu 1 hari, Khamis kita ada 10 jam. Kita tambah sahaja. Jadi 20 tambah 10, 30. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan kita 2 hari 30 jam. Tapi ingat, jam paling banyak ialah 24 jam. Kalau 24 jam, kamu kena tolakkan dia. Jadi kenapa kita nak tolak? Sebab masa paling banyak ialah 24 jam. Jadi daripada 24 ini, kita tukarkan dia menjadi 1 hari. Jadi dia akan tambah 1 hari di sini. Jadi sekarang 30 tolak 24 ialah 6. 2 tambah 1 ialah 3. Jadi jawapan akhir kita, kamu kena salin semula 3 hari 6 jam. Itu sebab cikgu kata depan memang senang tapi makin ke belakang makin susah ya. Jadi kamu tengok kita ada Isnin sampai Khamis. Kalau soalan ini cara melukis jam tidak sesuai lagi. Cara melukis muka jam itu tidak sesuai lagi. Takkan kamu nak lukis banyak-banyak jam? Tidak sesuai. Jadi kamu mesti faham. 4 sampai 24, 20 jam. Lepas tu pukul tengah malam sampai 10, 10 jam. Selasa dengan Rabu memang 1 hari, 1 hari. Jadi bila kita tambah, kita kena tukarkan unit. Dia punya masa ialah 3 hari, 6 jam. Cikgu bagi sikit masa lagi untuk kamu faham, bukan salin faham. Jawapan nanti cikgu akan tunjukkan di WhatsApp. Okey? Kalau rasa kita boleh teruskan, angkat tangan. Jadi ingat pastikan kamu tahu macam mana untuk kira. Dia makin ke belakang, makin tak susah lah, makin banyak cerita. Makin banyak cerita. Jadi kita tengok soalan 1D. Soalan 1D, okey, Rabu sampai Jumaat ya. Okey, bagus. Jadi kita akan teruskan kepada soalan 1D. Kamu tengok Rabu sampai Jumaat. Jadi macam tadi, apa kita buat? Kita senaraikan hari Rabu, hari Khamis dan hari Jumaat. Okey, kita senaraikan hari Rabu, hari Khamis dengan hari Jumaat. Rabu ini dia 15.30 kan? Dia kena sampai ke pukul berapa? Dia mesti sampai ke tengah malam. Tengah malam kita sifar kan? Dia sebenarnya 24 jam. Jadi dia akan sampai ke 24 jam. Khamis ini 1 hari. Lepas tu Jumaat dia sifar sampai ke sifar 2, sifar. Jadi macam ini berapa jam dia ada dekat sini? Berapa jam hari Jumaat? Pukul 12 sampai pukul 2. Berapa jam? 20 jam. 2 jam sahaja. Okey,
Jadi masalah sekarang ialah hari Rabu ini. Jadi kamu kena kira lah hari Rabu itu berapa banyak jam. Jadi hari Rabu masak dengan minit, jam dengan minit. Jadi kamu kena kira lah. Jadi buat bentuk T, jam, minit. 24, sifar-sifar tolak dengan 15, 30. Okey, kamu tengok sifar tak boleh tolak dengan 30. Jadi kamu kena pinjam. Jadi bila kamu pinjam 1, 4 jadi 3. Tapi ingat, bila kamu pergi ke sini, dia akan jadi 60 minit. Dia akan jadi 60 minit. Jadi dia bukan 100, dia bukan 100 macam ini ya, tidak. Dia ialah 60 minit. Okey, jadi 60 tolak 30, 30. 3 tolak 5 tak cukup, pinjam. 11 tolak 5 ialah 8. Jadi sini ialah 8 jam 30 minit. Okey, 8 jam 30 minit. Jadi kalau kamu tengok, cikgu sekarang sedang menjelaskan latihan ya. Kamu dengar dulu. Kalau kamu tak dapat ikut, nanti tengok WhatsApp. Kalau kamu dapat dengar, faham dulu. Sebab matematik bukan cerita salin tetapi cerita faham. Jadi sekarang kamu tengok ada minit, ada jam dan ada hari. Jadi kalau macam ini, kamu kena bahagikan dia T, tapi sekarang 3. Minit dekat sini, jam dekat sini, hari dekat sini. Jadi kamu tengok Rabu 8.30 minit. Khamis 1 jam. Jumaat 2 jam. Jadi kamu tambah ikut kamu punya ruang. Jadi sekarang 30 minit, 8 tambah 2, 10, 1 hari. Jadi jawapan kita sekarang ialah apa? Jawapan kita sekarang sebenarnya ialah 1 hari. Kamu kena salin semula ya. Jadi kamu kena salin semula. 1 hari, 10 jam, 30 minit. Jadi kamu tengok apabila dia melibatkan 3 unit yang tidak sama, kamu perlu menggunakan 3 unit. Cikgu, kenapa hari Khamis tidak mahu guna 24 jam, cikgu? Kalau kamu hari Khamis, ini satu hari kamu guna 24 jam, dia akan jadi 34 jam juga. 34 jam kamu terpaksa tukar jadi satu hari juga. Jadi kalau macam itu, kita terus tulis dia sebagai satu hari. Jadi jawapan kita 1 hari, 10 jam, 30 minit. Jadi macam itu. Jadi sekarang cikgu masih berada dekat muka surat 101, soalan 1D. Soalan 1D. Jadi mula-mula kita akan melukis. Tapi lepas kamu melukis, kamu dah faham, cara paling senang ialah kamu mengira. Okey, nanti ini cikgu akan tunjukkan di dalam WhatsApp juga. Boleh ya? Boleh? Boleh. Boleh. Itulah cikgu kata, bukan senang juga buat kerja ini. Okey, jadi cikgu rasa kita akan sampai nombor 2 sahaja. Nombor 3 tak sempat kita. Nombor 2 sebab kamu kena belajar macam mana melukis kalender. Ataupun kamu kena mengira kalender. Okey, kita sambung nombor 2 ya. Hari ini kita buat 1 dengan 2 sahaja. Jadi sekarang nombor 2, dia tanya, berapa lamakah tempoh berikut dalam hari? Dia nak hari ya. Okey, tunggu sekejap. Okey, cikgu tunjukkan soalan nombor 2 sekarang. Kita buat 1 dengan 2 sajalah hari ini. Cikgu rasa masa tidak cukup untuk 3. Okey, jadi kamu tengok berapakah lama tempoh berikut dalam hari. Dia nak hari, jadi kita tengok soalan nombor 1. Hari Khamis minggu kedua hingga hari Sabtu minggu ketiga. Okey, kalau cerita macam ini, apa kita buat? Kamu kena cuba melukis. Kamu kena cuba melukis. Jadi macam mana kita melukis? Kamu mesti faham konsep kalender bulan. Kalender bulan kita akan mulakan dengan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Satu minggu ada 7 hari. Jadi sekarang dia kata hari Khamis minggu kedua. Jadi kita akan mula pada hari Khamis. Kita akan mulakan di sini. Tunggu sekejap.
Kita akan mulakan di sini hari Khamis, minggu kedua. Sampailah ke hari Sabtu, minggu ketiga. Jadi kita pun lukislah sampai ke ini ialah Ahad. Lepas ini minggu kedua ya. Ini minggu 2. Lepas itu kita masuk minggu 3. Jadi bila masuk minggu 3, lukis semula lah dia sampai hari Sabtu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sampai ke sini. Jadi sekarang berapa hari dia ada. Jadi berapa hari kiralah. Mesti kira pada hari itu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapan kita ialah 10 hari. Cikgu, kenapa tak ada tambah tolak? Yang lukis itu sebenarnya cara mengira kamu. Jadi kalau kamu tidak mahu menolak ataupun kamu tak ada cara melukis sebenarnya merupakan langkah kerja kamu. Jadi macam itu sahaja. Kalau kamu faham, senang cerita. Jadi cara kamu mesti tulis, buat kalender itu. Kamu mesti buat kalender itu. Okey, kita teruskan dengan nombor B. Nombor B ialah 21 Mei. Tunggu sekejap. Okey. 21 Mei 2014 hingga 18 Jun. Jadi ini ada dua cara. Cara pertama, kamu lukis kalender. Lukis kalender nanti kena lukis 2 bulan, 1 jam dah kamu lukis. Jadi kamu tengok dia punya masa. Masa dia ialah Mei dengan Jun. Beritahu cikgu, Mei itu ada berapa hari ya? Mei itu ada berapa hari? Bulan 5 itu ada berapa hari? 29. 30. 30. 31. Ya, itu sebab kamu mesti tahu. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar berapa hari dalam bulan. Kamu mesti tahu satu bulan ada berapa hari. Bulan 5 Mei ada 31 hari. Jadi 21 sampai ke 31. Bulan Jun. Bulan Jun dia sampai 18. Jadi hari bulan 1 hingga hari bulan 18. Ini senang kan? Jadi sekarang kita nak kira Mei itu berapa hari. Cikgu dah kata kalau kita tolak, lepas kita tolak, kita buat apa? Tambah 1. Ya, tambah 1. Jadi 31 tolak 21, 10 hari kan? Jadi tambah lagi 1, jadi kita ada 11 hari. Jadi 21 hingga 31 ada 11 hari, kita kena kira balik 21 ini. Jadi kita ada 11 hari. Lepas itu Jun 1 hingga 18, asal dia mula dari 1, terus ambil nombor itu. Kalau kamu tak yakin, 18 tolak 1, 17. Tambah 1 balik pun 18 juga. Kalau kamu tak yakin. Kalau kamu tahu dia mula dari 1, memang 18 hari. Jadi berapa hari semua kita tambah. Berapa hari? Takkan tak pandai kira. 29 hari. 29 hari. Jadi macam itulah cara kita mengira. Jadi dia bukan sahaja minit dengan masa, dia juga melibatkan jam, hari dengan bulan. Kamu orang nak buat nombor 3 kah? Kita ada 10 minit lagi. Nak buat nombor 3 kah? Tak. Kita buat 3A boleh? 3B tak payah. Kita buat 3A boleh? Bagi kamu tengok contoh soalan sahaja. Buat satu lagi boleh ya? Kita buat satu lagi. Satu sahaja. Okey, tutup mic semua sebab bergema. Okey, kita buat 3A sahaja. Jangan risau. Satu soalan terakhir. Bagi kamu tengok. Yang penting kamu pernah lihat soalan itu dan kamu tahu macam mana untuk menjawab nanti ya. Itu yang penting. Bukan salin sahaja. Salin memang pandai kamu. Tapi kamu tak boleh salin sahaja. Kita ada 10 minit lagi. Kita tengok satu soalan ini. Oh, ini senang sangat. April sampai Ogos. Okey. Nyatakan tempoh dalam tahun, bulan dan hari di antara dua tarikh ini. Jadi kamu tengok. Dia tidak ada hari. Dia hanya ada bulan.
Jadi 1 tahun berapa bulan? 12. Jadi dia sekarang bulan 4 hingga ke bulan 12. Macam tadi tambah 1. Berapa hari? Berapa bulan? 12 tolak 4. Jadi jawapan dia 9. 8 tambah 1 bulan 9. Jadi 9 bulan. Lepas itu 2018 itu 1 tahun. 2019 itu 1 tahun. Lepas tu 2020 bulan 1 hingga bulan 8. 1 hingga 8 berapa bulan? Bulan 1 hingga bulan 8 berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Macam tu je lah. Jadi sekarang kamu tengok dia bulan dengan tahun. Jadi kita kena tambah. Tambah dengan menggunakan T. Jadi kamu tengok T sekarang bukan jam dengan minit, tetapi T sekarang ialah tahun dengan bulan. Kamu tahu tadi 1 tahun ada 12 bulan. Susunlah 9, 1, 1, 8. Tambah. Sikit lagi. 9 tambah 8. 13. 17. 1 tambah 1, 2. Kamu tengok 17 itu sudah lebih 12, betul? Kalau 17 sampai lebih daripada 12, apa kita buat? Kita akan tolakkan 12, tukarkan dia jadi 1 tahun. Jadi 17 tolak 12, sini tambah 1. Jadi 17 tolak 12, 5. 2 tambah 1, 3. Jadi apa jawapan kita? 35. 3 tahun 5 bulan. Ya, tahun jadi 5 kamu bulan. tulis semula 3 tahun 3 5 tahun bulan. 5 bulan. Ya, tak boleh tinggalkan dia macam ini ya. Jadi kamu tulis 3 tahun 5 bulan. Jadi kamu tengok kalau latihan kamu mampu siap, tidak ada masalah. Tapi kamu mesti tahu macam mana untuk kira. Seperti yang cikgu kata, kita buat 3A sahaja. 3B ini tak payahlah banyak sangat cerita. Okey. Jadi cikgu dah mudahkan untuk kamu. Jangan kamu mudah lagi cikgu. Kamu tulis jawapan saja. Kamu mesti, ini semua ialah cara mengira ya. Ini semua ialah cara mengira kita. Jadi dalam kertas kamu mesti semua benda ini wujud. Bukan tulis 3 tahun 5 bulan. Siap, hantar. Bukan macam itu. Jadi kamu mesti tahu cara untuk mengira. Cikgu kecilkan lagi bagi mereka yang baru masuk tadi. Kita tengok dari atas sekejap. Jadi ini kertas kamu kan. Jadi bagi mereka yang baru masuk tadi macam Syahira dengan Sarina, masih adakah kamu? Cikgu tak tahu. Jadi kamu tengok kita boleh guna cara melukis. Kalau kamu pandai melukis, kita boleh guna cara melukis. Tapi terus terang cikgu cakap, melukis sangat lambat. Bila sangat lambat, untuk cepatkan kamu, memang kita akan menggunakan cara menolak sahaja. Okey? Nanti cikgu akan send semua ini kepada WhatsApp. Kalau kamu belum siap mana-mana, kamu ikut sahaja. Okey? Cikgu akan berhenti stop sharing. Cikgu nak tengok muka kamu sekarang. Tunggu. Gambar. Ya, itulah. Bila kita ada, baru kita ambil gambar. Okey. Pertama sekali, matematik memang susah. Ya, matematik memang susah. Tapi kalau kamu dengar, taklah sesusah mana. Tidaklah sesusah mana. Okey, jadi nanti kamu ikut saja step itu. Sesi ini dirakamkan, jadi cikgu nanti akan share. Kalau kamu rasa kamu tidak faham lagi, tengok balik. Kenapa cikgu buat macam itu? Tengok balik. Bukan salin-salin sahaja ya. Azunil dengan Syahira boleh buka kamera? Sekarang kamu muncul. Jadi kita ambil gambar hari ini. Okey, cikgu tak tahu kenapa sebab sejak belakangan ini banyak Daniel sudahlah. Cikgu tak tahu kenapa tapi sejak belakangan ini banyak mic kita yang bergema. Jadi kalau boleh memang kamu kena tutup mic lah. Kalau hari itu okey, tidak ada masalah. Okey, Azunil dengan Syahira boleh buka kamera? Kita ambil gambar sekejap saja. Kita lanjut.
Tak boleh ya? Okey, tidak apa. Semua orang tengok depan, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Tunggu sekejap. Okey, dengar macam sangat syok, tetapi kerja kena buat ya. Kamu mesti siapkan kerja. Kita ambil sekali lagi. Okey, last. Okey, 1. Kari okey ke kamu? 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Okey. Jadi mungkin ada yang belum siap kerjakan. Jangan risau, cikgu akan send ke dalam WhatsApp. Yang penting kamu faham. Faham ke kamu, Sakina? Buka mic semua. Sekarang habis dah. Sakina, faham ke kamu? Sabrina, okey ke? Sudah. Oh, sudah. Gilang dengan Daniel. Jangan main saja Daniel. Kerja kena buat. Tasmin, okey kamu? Boleh ya? Kari sudah hack. Lepas tu Azanel dengan Syahira, cikgu harap kamu ikut. Lepas ini kamu rujuk WhatsApp ya. Kamu tengok WhatsApp apa yang telah kita belajar. Okey, dengan itu cikgu akan berhenti record. Cikgu